Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua pada malam ini, malam Jumaat, pada sesi webinar Class Point yang bertajuk Empowering 21st Century Learning with Class Point. Okay, apa khabar semua rakan-rakan pendidik yang saya muliakan? Okay, pertama sekali syukur kita dapat bersama pada malam ini. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Miss Tila kita daripada admin CCT, admin Class Point Malaysia. Okay, kerana peluang yang diberi. Okey, cuma saya nak semak kejap dekat okey dah. Okey. Saya semak di YouTube. Okey. So alhamdulillah ini kali pertama saya bersiaran sebagai certified Class Point trainer. Okey, alhamdulillah sebenarnya masih baru lagi dan juga masih lagi dalam proses pembelajaran, tetapi memang Class Point ni menarik minat saya lah, dan sebenarnya saya baru juga dan saya apply dalam saya punya kelas bersama pelajar-pelajar saya lah, dan alhamdulillah dapat feedback yang baik. Dan sebenarnya Class Point ni saya rasa dia sangat bagus bukan sahaja sebab ada quiz tu dalam PowerPoint, bukan sebab integration, bukan sahaja sebab Class Point ni dia boleh integrate di dalam kita punya PowerPoint, tetapi dia ada lagi fungsi-fungsi lain. Contohnya macam ada whiteboard, kita boleh annotate dekat kita punya slide presentation. Dan satu yang menarik yang saya sendiri apply pada semester ini dengan pelajar-pelajar adalah untuk tujuan formative assessment pelajar. Okey, so sebelum kita mula, kita tengok apa yang ada dekat slide terlebih dahulu. Okey, so bagi yang belum mengenali saya, okey, boleh panggil saya Dr. Su. Okey, alhamdulillah saya sebagai Class Point Certified Trainer bermula November 2021. InsyaAllah akan lebih banyak lagi lah siri-siri webinar yang akan saya kendalikan selepas ini insyaAllah. Okey, ini nama penuh saya. Okey, saya berasal dari Pulau Pinang ya. Saya bekerja sebagai pensyarah kanan di UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okey. So sebelum saya teruskan, bagi yang pertama kali join sesi webinar ataupun kali pertama mendengar apa itu Class Point, okey, saya nak ajak semua rakan-rakan pendidik, para guru, para pensyarah untuk join komuniti Class Point Malaysia. Okey, sebenarnya di Facebook ada, di Telegram ada, nanti saya bagi QR code untuk semua rakan-rakan boleh join. Nanti dekat sana ada pelbagai lah perkongsian, ada ramai CCT di Malaysia yang selalu buat sharing, dan juga di Telegram lah, Okey, so boleh join group community Class Point Malaysia. Okey, so boleh scan ya, rakan-rakan semua boleh scan QR code ni, so dia akan linkkan kepada yang tadi Facebook group Community Class Point Malaysia. Lepas tu kita ada juga Telegram Class Point Malaysia dan juga YouTube. Okey, rakan-rakan semua boleh sign. Okey, waalaikumsalam. Kita ada Cikgu Salina daripada Temerloh. Terima kasih join. Okey, kalau ada sebarang soalan sepanjang sesi ni di Microsoft Teams, dipersilakan boleh bertanya di ruangan Teams conversation, Teams chat ya, di conversation. So pada malam ini kali pertama rasanya sesi webinar ni diadakan
diadakan menggunakan apa yang kita panggil, sekejap saya ubah ni Okey, menggunakan Microsoft Teams. Okey, saya selain daripada sebagai certified class point trainer, saya juga merupakan Microsoft Innovative Educator Expert dan juga Microsoft Innovative Educator Master Trainer. Jadi kalau di universiti, kelas-kelas yang saya buat dengan pelajar-pelajar menggunakan Microsoft Teams, jadi saya juga nak bawa lah kelebihan yang juga yang dibawakan ataupun yang ada. Okey, dengan Microsoft Office 365, Microsoft Teams, inilah dia Microsoft Teams bagi yang belum pernah cuba Microsoft Teams. Okey, Microsoft Teams di UiTM kami semua pensyarah pelajar memiliki akaun. Akaun dengan domain UiTM, dan sebenarnya semua cikgu-cikgu pun ada akaun menggunakan ID D5, sebenarnya boleh login, boleh guna Microsoft Teams untuk kelas dengan pelajar-pelajar. So pelajar-pelajar sekolah dan juga cikgu-cikgu ada akaun Office 365 ni. Okey, sebenarnya menggunakan ID D5, cikgu-cikgu boleh login, boleh guna selain daripada boleh guna Google Classroom, Google Meet, boleh juga gunakan ID yang sama untuk guna Microsoft Teams. Okey, so hari ini saya bawa kelainan daripada sesi-sesi mungkin sebelum ini. Saya perkenalkan bersama-sama dengan ClassPoint, Microsoft Teams. Okey. So saya teruskan lagi. Okey, bagi yang mengikuti sesi ini di YouTube, di YouTube yang mana yang ingin join dari main room kita di Microsoft Teams, boleh scan QR code dan terus join di live di Microsoft Teams meeting. Cuma kalau cikgu-cikgu yang join daripada handphone perlu install apps terlebih dahulu. Tapi kalau daripada komputer boleh scan, tak perlu sign in, boleh scan dan terus join as guest tanpa perlu sign in. Macam tu juga pelajar-pelajar, kalau kita buat kelas menggunakan Microsoft Teams, kita sebenarnya boleh bagi link kepada pelajar dan pelajar-pelajar boleh join tanpa sign in. Tetapi kalau sign in dia ada perbezaan lah. So dia ada limitation lah, perbezaan antara sign in dengan tak sign in. Okey. So saya perkenalkan sedikit latar belakang saya. Okey, nama saya TS tu stand for Professional Technologist, Dr. Suhaila Muhammad Noor. Okey, saya adalah senior lecturer di dulunya dipanggil Fakulti Kejuruteraan Awam. Tapi sekarang baru lagi tahun ini dijenamakan sebagai Kolej Kejuruteraan di Shah Alam, dan di cawangan dipanggil Civil Engineering Studies, Pengajian Kejuruteraan Awam, UiTM Cawangan Pulau Pinang. So UiTM Cawangan Pulau Pinang ni ada dua kampus ya, satu di Pematang Pauh dan satu lagi di Bertam. Okey, saya daripada Fakulti Kejuruteraan Awam ni ataupun Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Awam, masih lagi selalu lidah tersasul sebut fakulti. Okey, saya mengajar pelajar-pelajar untuk jadi civil engineer. Okey, civil engineer. So sebelum saya jadi lecturer, saya adalah lebih kurang 4-5 tahun pengalaman sebagai jurutera lah sebelum saya menyambung pengajian di peringkat sarjana dan kemudian join UiTM. Kemudian saya buat PhD sebenarnya secara part time sambil-sambil saya join UiTM 2005, dan pada ketika itu juga saya mulakan pengajian PhD saya lah secara part time. Okey, so berkenaan dengan kursus ataupun subjek yang saya ajar di UiTM, saya adalah pensyarah kejuruteraan struktur. Bidang saya adalah kalau area of expertise tu kejuruteraan gempa bumi. Okey, kejuruteraan gempa bumi dan juga wind loading. Dan kalau bidang ni kejuruteraan gempa bumi ni dia di bawah bidang structure,
Jadi kursus yang saya ajar ataupun subjek yang saya ajar adalah semester ini indeterminate structures. Indeterminate structures ni adalah dua kursus di bawah skop besar structural analysis. Dan kami di UiTM Pulau Pinang tawarkan program kejuruteraan awam infrastruktur bagi cikgu-cikgu yang mungkin ada anak-anak yang nak sambung pengajian kan. Saya perkenalkanlah di UiTM Pulau Pinang kita ada kursus kejuruteraan, kursus program, dia panggil program program kejuruteraan. Ada bukan kejuruteraan awam sajalah, ada kejuruteraan yang lain juga. Sama program dengan di Shah Alam. Di Shah Alam. So kita masuk kepada tajuk utama kita hari ini. Tajuk yang saya pilih, Empowering 21st Century Learning with ClassPoint. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab apa yang kita sedang lalui ketika ini yang bermula sebenarnya ajakan kepada 21st Century Learning ni dah bermula lama dah. Dan di luar Malaysia dah bermula lebih awal. Cuma bila sampai kat Malaysia ni, bila dah di UiTM pun dah ada KPI, dah diwawarkan, dah dimulakan blended learning, dah diajaklah kepada 21st century learning ni, tapi slow lah, dia punya progress tu agak slow. Sebab kita ada pilihan. Ketika itu kita ada pilihan untuk tak nak buat kan. Dan sebenarnya bila ada pilihan kita tak nak buat, saya percaya di sekolah pun sama, dah diwawarkan dah 21st century learning ni daripada awal. Saya pernah lihat di pejabat pendidikan daerah Kepala Batas di tempat saya ni, memang saya nampak poster-poster berkenaan dengan 21st century learning. Saya terlibat dengan 21st century learning ni sebab saya pernah memegang jawatan sebagai koordinator program di mana saya terlibat dalam penyediaan semakan kurikulum dan memang terlibat secara langsung apabila kursus-kursus yang kita sediakan, yang kami sediakan untuk pelajar-pelajar memang perlu mengambil kira elemen-elemen yang terdapat dalam 21st century learning. Dia ada 21st century learning, dia ada 21st century skill set. So dia ada banyak yang kita boleh dan kita perlu consider. Kita perlu maksudnya kursus-kursus ataupun program-program yang ditawarkan tu tak kira pun program tu engineering ke, sains sosial ke, sains ke, di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti, memang ada penerapan ni dah dimasukkan. Sama ada kita sedar dengan tak sedar, dia dah masukkan all the element. Dan antara elemen yang agak penting sebenarnya, yang mana kita nak jadikan pelajar kita ni ada memiliki elemen-elemen tu pada diri dia, kemenjadian pelajar. Dan saya boleh simpulkan kepada 4C. Iaitu kalau kita tengok kat sini, dia ada communication, lepas tu ada creativity, critical thinking dan juga collaboration. 4C. So 4C ni sebenarnya apabila Microsoft Education dia mula create Microsoft Team, dia pun dah mengambil kira 4 elemen ni. Sama juga macam ClassPoint ataupun banyak lagi sebenarnya aplikasi-aplikasi yang wujud sejajar dengan wujudnya 21st century learning. Macam banyak lagi kita ada selain daripada ClassPoint, kita ada Flipgrid, kita ada pelbagai lagi sebenarnya yang diwujudkan. Semua ni adalah dengan tujuan yang sama, nak melahirkan pelajar-pelajar yang mana melahirkan pelajar-pelajar yang ada elemen, 4 elemen ni dalam diri para pelajar lah. Dan ini adalah apa yang diterapkan dalam modul-modul kita masih daripada ClassPoint contohnya, memang ada aktiviti yang menerapkan contohnya collaboration kan, dah mengambil kira semua tu lah. So yang tadi just nak pengenalan je kan, so sekarang ni kita nak mulakan. So slide yang saya sedang present menggunakan Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint. So saya percaya ramai cikgu-cikgu, rakan-rakan pensyarah sebenarnya menggunakan PowerPoint untuk
untuk PNP. Okey, untuk PNP memang menggunakan PowerPoint. Kebanyakan yang menggunakan PowerPoint. Dan kadang-kadang kita buat video guna PowerPoint kan. So macam dah familiar dengan PowerPoint. Dan bila start PKP, bila semua kena buat online learning, lagi ramailah yang mula belajar lebih lagi lah kan. Dan macam-macam lah saya tengok video-video di YouTube, ramai cikgu-cikgu rata-ratanya sangat aktif, bermotivasi menyediakan banyak video-video membantu rakan-rakan guru ataupun para pendidik yang lain untuk menyediakan video-video pengajaran PDPR dan sebagainya. Okey, so yang kita gunakan ni adalah PowerPoint, yang mana kalau cikgu-cikgu para pensyarah rakan-rakan sekarang tengok kan, dia ada sedikit perbezaan lah dengan PowerPoint biasa, di mana ada paparan dekat bawah tu. Ini sebab saya klik, saya boleh tutup lah sebenarnya, ada mata kat bawah tu saya boleh tutup. Okey. Suara clear ke? Suara? Boleh komen ya, suara clear ke tak clear, boleh komen. Okey, so saya akan baca komen directly lah. Okey, so kita nak start. So yang sekarang saya pakai ni adalah Microsoft PowerPoint yang saya dah install ClassPoint. Bagusnya ClassPoint ni mungkin ada orang yang pernah dengar. Mungkin ada orang yang tak pernah dengar. Mungkin ada orang yang dia dah pernah guna aplikasi lain yang hampir sama. Tetapi tetap ada perbezaan lah di antara setiap satu aplikasi yang ada di luar kan. Jadi kita nak cuba So Microsoft ClassPoint telah diintegrasikan dengan PowerPoint, menjadikan kita punya presentation tu lebih interaktif, di mana akan berlaku collaboration antara kita dan juga pelajar-pelajar. Yang tu yang penting, sebab bila online learning ni kita ada satu masalah student tak respon. So saya pun mengalami masalah yang sama sebenarnya. Okey, so kita akan mulakan. Okey, so kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak sekarang ni, okey, pada screen ada word cloud kat situ. So word cloud ni saya percaya ramai yang pernah guna, sebab ada dalam Kahoot, ada dalam Mentimeter, ada banyak tetapi yang ni kita buat directly dalam kita punya slide PowerPoint, dalam kita punya slide presentation. So kita boleh embed macam tu. Dia integrasikan macam tu dalam ni. Dan yang best, sebab apa saya kata best, sebab nanti respon daripada peserta, partisipan ataupun pelajar-pelajar, kita boleh save terus masuk ke dalam kita punya slide presentation. Okey, tanpa kita perlu tutup slide presentation tu, kita teruskan je, dia akan masuk. Okey, so kita akan cuba. Dan sebelum kita nak cuba, kita nak invite dulu semua penonton, rakan-rakan, guru-guru, para pensyarah yang mana sedang mengikuti. Saya jemput untuk scan QR code yang saya akan paparkan. Okey, yang saya akan paparkan QR code, boleh join boleh join sesi kita pada malam ini. Okey. Okey, kita dah ada 6 orang partisipan yang join. So macam ni yang kita buat dengan pelajar. Okey, maksudnya dalam kelas kita tu, bila kita pakai ClassPoint, dia akan terpapar kod dekat atas ClassPoint tu. Okey, dan sebenarnya selain daripada cara scan, pelajar-pelajar boleh juga masuk direct guna link. Okey, link untuk join. Jadi macam yang dah join tadi tu, dia dah ada link dan kod tu dah terpapar. Once saya share saja slide PowerPoint, dia dah terpapar dekat atas tu. Jadi dah boleh sebenarnya join. Okey, join guna kod yang dipaparkan. Okey, kod kita pada malam ini ialah 86403. 86403. Okey, 86403. Okey, kita jemput lagi rakan-rakan semua, rakan-rakan pendidik. Okey, jemput untuk join. Kita akan buat sedikit aktiviti biasa. Sekadar untuk dapat feedback dan juga sekadar untuk mengajak para guru semua untuk merasai perbezaan menggunakan ClassPoint.
Okey, mungkin sebenarnya ramai cikgu-cikgu yang join ni dah biasa pakai pun ClassPoint, dan bila join sesi dengan CCT ni sebenarnya nanti kita akan tawarkan hadiah lah, dan untuk semua peserta, insya-Allah semua layak untuk dapat percuma 1 bulan ClassPoint Pro. Okey. So nanti ni saya tutup dulu, nanti boleh join menggunakan kod. Okey, menggunakan kod yang terpapar dekat atas tu, dan juga nanti saya akan tunjuk link dia lah bagi yang pertama kali join sesi ClassPoint ya. Okey, ini saya tutup. Okey, so kita nak mulakan, jadi bila kita buat sesi secara online ni kan, saya nak berkenalan dululah dengan para peserta yang join sesi saya pada malam ini. Okey, so saya akan mulakan ya. Saya akan mulakan dengan saya tekan yang bertanda biru ni, word cloud. Saya mohon para peserta sekalian, rakan-rakan guru, rakan-rakan pensyarah untuk respon ya, yang mana yang tadi 21 orang yang dah join sesi ni, join ClassPoint kan. Okey, boleh jawab ya. Okey, so saya akan klik word cloud ini. Okey. Oh, ada daripada Sarawak. Terima kasih daripada Sarawak. Daripada Selangor ada. KL Ceras. Bengkalan Hulu pun ada. Terima kasih cikgu. Okey, ramai dari Penang, rakan-rakan saya mungkin daripada UiTM Cawangan Pulau Pinang. Okey, ada lagi respon? Okey, dia Penang tu dia highlight bold dan paling besar font dia kan. Maknanya yang paling ramai adalah dari Pulau Pinang. Okey, kita ada dari Sepang, Selangor juga. Terima kasih cikgu. Dari Ipoh ada, Balik Pulau, Kuala Selangor, Melaka. Terima kasih. Sebenarnya bila buat quiz ni, bila buat tanya soalan ni kan kita boleh set time, tapi saya tak set time lah. So, kalau kita buat quiz, kita buat sesi ni dengan pelajar, kita bagi masa kat pelajar kan, kita boleh set lah 1 minit tu kita nak bagi dia, ataupun 2 minit, so dia kena jawab dalam masa yang ditetapkan. Dia kena respon cepat lah, dia respon dekat dia punya handphone lah. Biasanya pelajar gunakan handphone bila kelas kan. Pelajar-pelajar di universiti pun masih ramai yang guna handphone, tak ramai yang guna laptop. Walaupun ada lah, tapi ramai yang guna handphone. Jadi bila dia join sesi ni, maksudnya dia gunakan handphone itu, dia buka window yang lain lah. Dia akan onkan dia punya kamera, lepas tu dia akan scan, so dia akan terpapar adalah ClassPoint. Dalam masa yang sama kita masih online dengan dia macam sekarang. Okey, online dengan pelajar masih mendengar suara kita sebab meeting tu masih lagi berjalan. Dan dia akan lihat arahan kita, dia akan dengar arahan kita dan akan lihat paparan pada skrin ClassPoint pada telefon. So, dan dia akan respon pada telefon lah. Dan sebenarnya selain daripada respon dekat telefon, boleh juga respon daripada komputer. Kalau kita masuk ke website ClassPoint, boleh juga jawab daripada komputer. Okay, so dengan ni saya close submission manually. Okay, saya close submission now. Okay, so lepas dah kita close submission, yang ni yang menarik. Pada saya yang ni menarik. Sebab apa? Kita boleh insert result as slide. Okay, kita boleh insert result as slide. So kita klik. So dia akan masuk terus menjadi part of kita punya slide content. Okay, part of slide content. Jadi kita boleh review lah. Kita boleh review sama-sama dalam sesi presentation kita tu. Jadi kalau kita gunakan untuk sesi kelas, kita boleh review. Kalau kita tanya soalan, macam ni tanya asal mana kan. Kalau kita tanya student, kita nak highlight balik, okay, last semester belajar tajuk apa, kita nak suruh dia recall balik kan. So daripada sini kita tahulah pelajar ni dia masih ingat lagi topik yang dia belajar sem lepas, ataupun dia dah lupa dah apa yang dia belajar. So kita boleh, bila kita dah masuk, kita boleh review, sama-sama lah. Nanti dia ada lagi lah kategori-kategori ataupun pilihan jenis-jenis question yang lain yang mana yang kita boleh dapat respon daripada pelajar-pelajar. Ini contoh word cloud.
Okey, so saya teruskan. Okey, macam yang ni relate kepada yang tadilah, konsep 21st century learning ni lebih kepada kita kena experience. So bila kita gunakan class point, kita sebenarnya mengajak pelajar-pelajar untuk experience. Sebab pembelajaran ni kita nak faham, kita kena ajak pelajar untuk buat latihan. Maknanya untuk mahir dalam sesuatu topik, mahir dalam sesuatu ilmu, memang pelajar-pelajar perlu pada experience. So memang tak ada cara lain, memang kalau dari sekolah dulu pun cikgu selalu pesan, saya masih ingat sampai sekarang, selalu kena buat latihan. Tambah-tambah kursus-kursus ataupun subjek yang melibatkan calculation macam matematik, kan, macam subjek-subjek sains, engineering, memang perlu latihan. Dan saya juga percaya semua kursus, semua subjek pun sama, mesti perlu pada latihan. Baru kita boleh faham lah. Sebab latihan ni dia macam konsep amal lah. Bila kita amal, kita akan faham. Okey? Okey, so yang ni saya nak perkenalkan berkenaan dengan class point. So apa yang sebenarnya apabila join sesi class point bersama CCT, apa yang semua peserta akan dapat? Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, semua peserta yang mana yang belum lagi join, maksudnya yang kali pertama join, kan, nanti saya akan bagi link, di mana nanti link Microsoft Form, semua peserta saya jemput untuk isi. Okey, yang mana yang dah isi dulu sebelum ni dengan channel lain pun boleh isi, tak ada masalah, boleh isi. Okey, nanti akan dapat e-certificate. Okey, sebagai certified class point educator. Kemudian akan dapat 1 bulan free trial Class Point Pro. Okey, dan selepas itu kalau berminat untuk sambung, untuk sambung kita boleh dapat diskaun ya 50%. Okey, untuk setahun lah, untuk setahun punya fees. Okey, dan kita ada lucky draw, sebenarnya kuis yang kita akan jalankan di akhir sesi nanti. Okey. Okey, kita nak buat satu lagi aktiviti di mana saya nak minta respon daripada semua peserta-peserta yang join sesi malam ini. Saya nak lihat berapa ramai cikgu yang join, berapa ramai pensyarah yang join. Okey, berapa ramai cikgu, berapa ramai pensyarah. Okey, saya akan paparkan sekali lagi bagi yang belum sempat scan QR code tadi. Sekali lagi saya akan paparkan QR code. Okey, boleh scan dan jemput untuk join as participant. Maknanya bila dah scan boleh join aktiviti. Jadi kita dengan pelajar pun sama. Bila kita dengan pelajar, kita ajak pelajar untuk sama-sama untuk participate. Maksudnya ada active participation dalam kelas, kita kena ajak pelajar-pelajar untuk get involved. Okey, kita sekarang ni, kita tadi kan ada satu, dalam 4C tu dia ada satu word kreatif. Okey, kreatif. Jadi saya nampak banyak aplikasi-aplikasi, program, software yang macam kita ada sekarang ni kan, Class Point, dia kreatif. Maksudnya kalau kita nak suruh pelajar jadi kreatif, kita kena jadi kreatif. Dan saya nampak aplikasi-aplikasi yang sedia ada sekarang ni yang mana support 21st century learning ni memang semua ada keunikan masing-masing. Dan nak hasilkan benda ni sebenarnya kena ada kreativiti lah. Okey, barulah dapat outcome yang bagus. Okey, jika terkeluar daripada class point, apa perlu dibuat? Okey, boleh scan semula, cuba scan semula. Okey, boleh try scan semula ya. Okey, so saya akan tutup paparan QR code ni. Okey, sekarang 30 orang dah scan ya. Okey, so sekarang ni saya nak tanya, okey, berapa orang teacher, berapa orang lecturer yang join sesi pada malam ini? Saya lupa buang C tu. Sebab saya copy paste juga daripada aktiviti saya sebelum ni. Juga MPSC. Oh, maksudnya selain daripada cikgu dengan syarah kot.
Okay, so ramai juga rakan-rakan saya ni pensyarah. Okay, saya nampak tadi ada rakan saya pensyarah Politeknik pun ada. Terima kasih. Kolej Politek Mara, Kolej Kemahiran Tinggi Mara pun ada. Terima kasih join. Daripada UiTM pun ada. Terima kasih join. Okay. So 16 orang. Okay, 16 orang yang daripada yang scan QR code tadi kan, 16 orang guru, 26 orang. Okey, 26 orang pensyarah. Okey, dan 4 orang lain-lain. Okey, so saya close respon. Macam saya cakap tadi, pada yang baru join, aktiviti ni, quiz yang kita buat ni sebenarnya kita boleh set time. Tapi saya yang tak set time. Okay, kalau kita set time maksudnya memang kalau pelajar tu dia kena jawab dalam tempoh yang sudah di-set. Jadi pelajar macam akan tergesa-gesa buat lah kan kalau kita bagi dia soalan untuk contoh calculation kan, kita bagi masa okey 5 minit je kena jawab ni. Jadi dia dah ada time. Kadang-kadang pelajar ni perlu kita set time ni sebab kalau tak kan dia akan banyak buang masa. Sedangkan dia patut boleh buat 5 minit tapi kalau kita tak set time dia buat sampai setengah jam. Padahal soalan tu pendek je. Jadi memang apabila program ni, ClassPoint ni dia ada features yang kita boleh set time memang sangat bagus. Sebab kadang-kadang macam kita boleh gunakan sesi kita dengan pelajar tu. Okey, kita boleh gunakan sesi kita dengan pelajar tu supaya kita train dia jawab dalam masa yang ditetapkan. Sebab saya mengajar kursus engineering, memang student knowledge tu dah belajar dah last semester. Tetapi bila dia nak buat balik kan, memang kursus-kursus ni dia kait-mengait. Jadi apa yang dia dah belajar semester lepas, guna balik ilmu pada semester ini. Jadi untuk selesaikan contoh satu soalan kan, dia kena apply apa yang dia dah belajar pada semester lepas. Dan apa yang dia dah belajar tu, dia patut jawab dalam masa yang ditetapkan. Maksudnya mungkin jawab dalam tempoh 5 minit ataupun 10 minit, paling lama 10 minit. Tetapi kalau kita tak bagi dia masa, dia memang 1 jam pun tak siap. Dia tenung je, dia lukis diagram pun dia ambil masa. Jadi macam bila ClassPoint ni, dia bagi quiz dalam kita punya Microsoft PowerPoint dan kita boleh tetapkan masa kat situ. Memang satu yang menarik. Pada saya satu yang menarik. Di mana kita boleh gunakan ClassPoint ni untuk train pelajar untuk menepati masa. Okay, mengikut masa yang telah ditetapkan. Sebab exam memang kita dah tetapkan masa. Tetapkan masa. Kalau kita tak train dia dalam kelas untuk ikut masa yang kita tetapkan, nanti exam dia tak sempat siapkan soalan dalam masa yang ditetapkan. Biasanya kalau di universiti 4 soalan 3 jam. 4 soalan 3 jam. Jadi macam pelajar-pelajar ni kita kena train dia supaya dia boleh jawab dalam masa yang ditetapkan. Kalau kita tak buat aktiviti untuk train masa ni, dia memang akan drag je kan. Memang pada exam tu tak sempat siap. Kadang-kadang baru sempat siap tu soalan. Sebab apa? Dia tak belajar untuk menetapi masa lah. Menetapi masa. Okay, so saya close submission ni. Saya klik close submission. Okay, saya insert as slide. Okay, insert as slide. Dan save for review. Kadang-kadang kita nak bagi soalan-soalan kan yang tanya balik bagi pilihan jawapan. Tak mesti kita buat survey, kita tanya soalan kan, kita suruh dia pilih berdasarkan apa subjek, topik ataupun kan topik yang diajar pada kelas sebelum ni ke kan. Kita boleh bagi dia pilihan jawapan dan dia pilih. Kita nak recall, nak dia recall balik. Kalau kita tak bagi dia aktiviti-aktiviti macam ni, nanti dia akan cepat lupa. Okey, sebab banyak sangat sekarang ni, zaman di mana dia banyak tengok handphone. Bila dia tengok handphone, dia bukan tengok sangat kan yang dia belajar ni. Banyaklah gangguan-gangguan tu banyak. Dia tengok Instagram, dia tengok TikTok kan. Jadi sebab itulah kita, bila kita nak tarik minat pelajar, kita tak boleh kata no pada teknologi. Sebab dia memang pelajar ni, dia memang zaman dia. Dia memang handphone kat tangan dia. So kita kena guna teknologi tu untuk tarik minat dia. So kalau dia suka guna TikTok, kita guna TikTok untuk tarik minat dia. Sebab saya ada nampak rakan saya di Kolej Matrikulasi Perlis, dia buat satu pertandingan, ajak student untuk join.
mengajar matematik ni tapi buat aktiviti guna TikTok. So ajak pelajar-pelajar join. Supaya macam kita dapat ikut rentak pelajar. Supaya kita gap kita dengan pelajar ni boleh jadi dekat lah. Sebab kadang-kadang bila kita tanya pelajar dalam kelas, pelajar tak nak respon. Sebab apa? Sebab dia rasa kita dengan dia tu ada gap jauh. Okay? So, kita teruskan. Okay, ni ada satu lagi soalan. Okay, kita nak buat survey sikit. So, ODL ni sebenarnya adalah PDPR. Tetapi di universiti, di UiTM kami panggil sebagai ODL. ODL ni adalah Open and Distance Learning. Okay, so sekadar nak buat survey lah. So rakan-rakan semua yang sedang mengikuti sesi saya ni, rakan-rakan guru, rakan-rakan pensyarah, saya nak buat sikit survey. Guna medium apa untuk mengajar online ni? Okay, guna medium apa untuk mengajar online? Ada lagi ke yang nak join? Saya paparkan sekali lagi QR code. Okay, boleh scan sekali lagi. Okay, dan QR dan kod kita adalah 86403. 86403. Okay, boleh join, dipersilakan. Okay, so kita punya sesi daripada YouTube tu, link tu boleh juga share kepada rakan-rakan, minta rakan-rakan join lah. Tapi tak apa, sebenarnya sesi ni nanti kita akan ada lagi dah sesi-sesi selepas ni. Okey, setiap bulan insyaAllah kita akan buat sesi class point webinar. Okey. So yang ni saya tutup dan saya akan tekan word cloud. Okey. Mohon respon ya. Okey, sebenarnya bila kita set soalan dalam class point ni, kadang-kadang pelajar mungkin dia malu. Dia segan nak respon sebab nama dia terpapar bila dia respon. Sebenarnya class point dah consider. Maknanya pada setting bila kita nak set soalan tu, kita boleh sebenarnya macam ni, tak ada nama kan. Macam ada soalan-soalan berbentuk nanti ada soalan jawapan pendek, lepas tu gambar kan, slide drawing. Nama dia akan terpapar bila kita papar macam ni lah, dia akan paparkan nama pelajar. Dan kadang-kadang pelajar segan lah kan nama dia terpapar. Kadang-kadang dia malu kalau jawapan dia salah kan. Jadi tak ada masalah sebab dekat class point ni kita boleh hide nama pelajar. Sama juga macam dekat Microsoft Team. Microsoft Team pada assignment dekat Microsoft Team ni, bila kita nak marking, kita tak nak bias, kita boleh tutup nama pelajar. Jadi kita marking, kita tak tahu siapa pelajar yang kita marking. Kita boleh tutup nama pelajar. So memang nampak macam semua program-program software aplikasi-aplikasi ni dah consider semua tu. Okay? So kita dapat respon dekat sini. Okey, kita ada Google Meet, Google Classroom. Lepas tu Microsoft Team. Jitsi ni saya first time dengar juga ni, Jitsi. Okey, YouTube Live. Okey, YouTube Live pun boleh. Ramai juga yang buat live kan. Live daripada StreamYard. Memang mudah sangat kalau nak buat live dari menggunakan StreamYard. StreamYard yang percuma pun ada, free je boleh pakai. Cuma ada logo itik kan. Jadi macam saya pun suka guna YouTube ni. Sebab apa, YouTube ni bila kita buat kelas kita buat video live di YouTube, satu dia dah memang auto recorded. Lepas tu pelajar-pelajar dia punya package telefon, data telefon ni memang kebanyakan pelajar pakai data unlimited YouTube, unlimited Facebook, unlimited WhatsApp, lepas tu unlimited Telegram tak termasuk dalam list. Saya ada check. Okey, unlimited Instagram ke tak silap. Tapi yang confirm 3 tu. Facebook unlimited, YouTube unlimited, WhatsApp unlimited. Microsoft Team pun ada unlimited tapi package lain. So kalau di Siacom tu ada Microsoft Team unlimited. Maksudnya kalau kita ambil package tu, pelajar ambil package tu, dia bolehlah nak ulang-ulang tengok video dalam Microsoft Team ni kan, unlimited. Okey, so paling ramai Google Meet. Kita nampak dekat situ paling besar font Google Meet. Maknanya paling ramai Google Meet. Okey, Webex betul. Webex pun ada di UiTM ni, kami ada semua. Kami ada Microsoft Team, ada akaun Microsoft Team. Kami ada akaun Google juga. Okey, Google pun ada akaun. Cuma masa awal-awal PKP, awal-awal online learning ni,
Microsoft Team pelajar dan pensyarah ada akaun. Google pensyarah saja ada akaun, pelajar tak ada akaun. Jadi pelajar, kalau pensyarah pakai Google Meet, pelajar masuk dengan ID masing-masing lah. So macam-macam nama lah akan appear kan. Jadi bila nak export markah tu macam mungkin akan berlaku sedikit macam kesulitan lah, sebab pelajar-pelajar ni bila dia sign in account, dia letak je nama suka hati dia kan. Jadi macam that's why saya sendiri memang memilih menggunakan Microsoft Team dari awal lah, dari awal. Okay, so WhatsApp pun ada. Sebenarnya ODL tu sendiri, membawa maksud open and distance learning, bukannya online learning. Sebab apa? Sebab kami di UiTM sendiri pun yang paling penting apa yang ditetapkan adalah untuk memastikan pelajar-pelajar course outcome pelajar-pelajar tercapai at the end of semester. Jadi medium apa nak pakai tu terpulang kepada kreativiti pensyarah sendiri. Terpulang, tak ada paksaan. As long as at the end of semester dapat result. Pelajar boleh capai capai outcome khusus tersebut. Cumanya kalau macam sepanjang semester tu langsung tak online live dengan pelajar kan, tak syok pula kan. Macam saya tak boleh lah. Saya nak juga buat kelas online sebab saya nak ada interaksi dua hala dengan pelajar. So yang ni jawapan-jawapan yang biasa kita tengok lah. Cuma Zoom ni jarang lah sebab Zoom ni banyak company. Macam UiTM pun untuk UiTM tak, kami di UiTM ni tak ada Zoom lah. Yang dah beli tak ada. So Webex memang ada. Tapi Webex biasanya untuk pengurusan saja pakai, meeting-meeting. Tapi Microsoft Teams ni majoriti pakai lah, dan juga Google Meet jugalah majoriti pakai. Cuma saya personally saya prefer Microsoft Teams. Okay, so yang ni sama juga, saya akan close submission. Okay, insert result as slide dan save for review. Okay, sini tadi dah berbual-bual dah kan berkenaan dengan jawapan ni, so kita teruskan. Okay, so apa yang saya paparkan ni, apa yang saya guna pada malam ini sebenarnya adalah integrasi antara tiga. Yang pertama, kita sedang online menggunakan Microsoft Team Meeting. Menggunakan Microsoft Team Meeting. Kemudian saya menggunakan Microsoft PowerPoint untuk saya punya slide presentation yang telah diintegrasikan dengan ClassPoint. Dan mungkin ada yang baru, dengan dan tak pernah lagi sebelum ni guna Microsoft Team. Mungkin saya nak ambil kesempatan ni, ambil peluang ni untuk bertanya pandangan. Pandangan mungkin rakan-rakan semua bertanya pandangan. Apa pandangan rakan-rakan setelah setengah jam kita bersiaran menggunakan Microsoft Team. So yang saya dekat depan skrin ni bukan saya pakai efek daripada aplikasi ataupun software lain ya. Ini adalah daripada dalam Microsoft Team Meeting sendiri, di mana saya boleh appear depan slide macam ni. Saya boleh appear tepi slide macam ni. Tepi slide macam ni. So ini semua dah memang ada dalam Microsoft Team. Bila kita share slide, kita just boleh pilih je kita nak paparan tu macam mana. Ataupun saya nak pilih yang ini. Ataupun yang ini. Saya duduk dekat tepi slide. Atau saya tak nak, saya duduk dekat tiga-tiga position tadi, saya nak pilih yang basic punya. Yang basic saya pilih yang ini, yang basic. Bila yang basic ni, so bila yang basic ni, gambar saya kalau dekat rakan-rakan yang ikut dalam Microsoft Teams, dia nampak gambar saya kat tepi lah, besar kat tepi. So rakan-rakan yang ikut daripada YouTube nampak saya dekat position lain tu kan. Yang ni bukan dari saya, bukan daripada Microsoft Teams. Saya pakai kamera lain yang saya set guna OBS. Saya letak saya dekat atas skrin. Supaya dapat lihatlah, sebab bila pakai dia ada 4 jenis design presentation mode ni, dia panggil stand out mode pada Microsoft Teams ni. So kita boleh pilih lah, kita nak yang mana satu. Kita nak pilih mode yang mana satu. So dia ada 4 jenis. So dari yang basic ni, dia tak lindung slide lah, slide tu full dan dia tak lindung slide. Gambar kita tepi dekat bahagian tepi.
Lepas tu tadi dia ada yang ada gambar saya dekat depan, lepas tu gambar saya dekat tepi, kan. Semua tu adalah pilihan-pilihan yang memang dah ada dalam Microsoft Teams, tinggal pilih sahaja. Okey, tinggal pilih sahaja. So sekarang ni saya pilih paparan yang asal. Okey, kalau saya switch balik ke paparan yang tadi, dia macam ni lah. Okey, bukti saya pakai 2 kan. So saya boleh tukar baliklah yang ni. Okey. Okey, so saya nak tanya pandangan rakan-rakan semua yang mana belum pernah lagi mungkin mencuba menggunakan Microsoft Teams sebab cikgu-cikgu ada akaun delima yang boleh sign in Microsoft Teams. Okey, pelajar-pelajar boleh join tanpa sign in pun boleh. Tapi kalau sign in ni maknanya nak buat aktiviti dalam tu. Nak semak latihan pelajar semua dalam tu, kena sign in lah. Kalau tidak boleh je gunakan untuk meeting. Macam kita guna Google Meet jugalah. Okey, so saya akan aktifkan sekarang word cloud, tanya pandangan rakan-rakan guru sekalian, rakan-rakan pensyarah sekalian berkenaan dengan integrasi di antara Microsoft Teams, PowerPoint dan juga ClassPoint. Okey. Okay, sebenarnya ada muzik ya, tapi dekat saya ni tak dengar sebab saya off. Saya off saya punya muzik. Sebenarnya ClassPoint ni, kuis dia tu ada muzik. Jadi macam bila orang dengar ni macam bila jawab soalan ni pun macam ada muzik macam menarik lah kan. Macam terhibur pun ada, macam shock pun ada kan sebab ada muzik lah. Tapi sekarang ni pada saya punya ni saya off lah. Saya off saya punya muzik. So saya sendiri tak dengar lah. Okay. Kita semua dekat Malaysia ni saya percaya sebab yang dah pakai Microsoft Teams ni bukan UiTM saja. Ada universiti yang dah wajibkan pun pakai Microsoft Teams. Ada universiti. Sebab saya dijemput untuk bagi taklimat Microsoft Teams dekat UMP. UMP dia panggil tu sebab apa? Sebab semester ni semua staff kena pakai Microsoft Teams. Sudah ada yang wajibkan. Yang saya tahu yang wajibkan lagi Mara. Mara pun memang wajibkan kelas online tu wajib guna Microsoft Teams. Tapi kami di UiTM ni masih lagi sebab ada banyak aplikasi yang dah disediakan, dah ada Google, dah ada Webex, dah ada Microsoft Teams, jadi macam diberi bebas untuk membuat pilihan lah nak pakai yang mana satu. Okay, macam kami di Cawangan, Penang memang banyak pakai Microsoft Teams dan juga ada ramai jugalah yang pakai Google Meet sebenarnya. Tapi kalau di kampus Shah Alam, ramai yang pakai Webex untuk kelas. Okay, macam saya ada kawan daripada yang student dekat UUM pun pakai Webex untuk kelas. Okay. Okay, tu nampak banyak komen dekat sini baru guna. Okay, need time to explore. Tak reti guna, biasa guna Google Meet. Okay, boleh adakan webinar how to use Teams, boleh insyaAllah. Okay, bagi tahu je bila. Nanti kita set webinar untuk Microsoft Teams pula. Okay, Microsoft Teams ni dia all in one. Dia semua dalam tu. Dan satu sesi tak cukup untuk cover Microsoft Teams lah. Dia kena ada banyak sesi kalau nak cerita Microsoft Teams dia. Okay. Awesome, bagus, interaktif, menarik, ramai pilih menarik, sangat menarik, mudah untuk set meeting. Betul, mudah untuk set meeting, dapat link, terus bagi link, betul boleh kita boleh kontrol dan saya suka Microsoft Teams, recording dia memang terbaik, recording Microsoft Teams. Macam yang semester yang sekarang ni, sebab Microsoft Education ni, dia selalu ada new update. Setiap bulan memang akan ada je update terbaru. Start daripada tahun lepas bulan 3 tu sampai sekarang dah macam-macam update ada. Yang semester ini memang saya sangat happy lah sebab dah dapat layout baru, recording pun recording quality dia memang cantik daripada dulu. Tapi dulu kalau recording tu paparan presenter dekat bawah sama besar je dengan peserta lain. Tetapi sekarang ni dia dah dekat tepi. Dan recording pun macam tu. Presenter dekat tepi besar tu ada peserta lain dekat tepi. Yang lain, lepas tu screen sebelah tu semua screen yang kita share lah. So memang menarik. Okay, bolehlah macam try guna Teams, boleh install dalam handphone. Lepas tu boleh message guna Teams, bukan hanya boleh online ni, boleh call, boleh chatting dan guna Teams. Saya dah lama tak pakai. Saya start semester kedua online learning ODL, saya dah tak pakai langsung WhatsApp, Telegram.
Saya hanya pakai Microsoft Teams untuk semua tujuan saya dengan pelajar lah, termasuk chatting dengan pelajar. Sebab dalam Microsoft Teams ni dia ada chatting. Okey, dia ada conversation, dia ada chat, dia ada Teams. So memang menarik. Okey, paling convenient, tak pernah guna, nanti boleh guna insya-Allah. Okey, betul-betul. Dia one stop center, one hub, one platform for all. Dia semua boleh buat. Bila kita pakai Teams ni, kita sebenarnya tak perlu minimize pun. Contoh kita nak open apps lain, okey, kita open dari dalam Microsoft Teams sebab dia bagi kita features tu. Kita boleh pilih kalau kita nak open browser, buka browser daripada dalam Microsoft Teams. Semua kita boleh buat daripada dalam Microsoft Teams. Sebab tu kita panggil dia one hub for all. Okey, satu platform. Okey, so cukup saya tutup dulu yang ini, close submission. Insert result as slide. Okey, save for review. So semua yang ni dia dah jadi slide punya slide tau. Nampak tak? Dia dah jadi saya punya slide. Okey, dah jadi saya punya slide. Dan tekanlah dalam kita punya slide. Dan bila kita pakai Office 365 ni, satu lagi pasal Office 365, ramai sebenarnya ramai di antara kita yang tak maximiskan Office 365 yang kita dapat. Kita dapat Office 365 yang ada banyak kelebihan. Salah satunya cloud storage. Cloud storage yang kita semua dapat, semua ni sama. Cikgu pun dapat, kami pensyarah pun dapat, macam-macam domain lah. UiTM ada domain UiTM, MARA ada domain MARA, lepas tu ada domain e-pembelajaran, ada domain digital classroom, kan, D5 kan. Semua kita ni dapat storage 5 terabyte. Yang mana OneDrive ni kita boleh sebenarnya generate jadi folder dalam kita punya komputer dan semua dokumen kita simpan dalam cloud storage. Dan bila kita simpan dalam cloud storage ni 5 terabyte 5,112 gigabyte storage OneDrive yang pakai takkan habis. Okey, dan bila kita simpan dalam tu, dokumen-dokumen kita secure lah. So kalau berlaku apa-apa pada kita punya laptop hilang ke, rosak ke kan, bila kita dapat replacement kan, laptop lain, kita tinggal sign in dan semua dokumen-dokumen kita selamat. Kita sign in je balik, guna ID kita tu, ID dengan password, semua dokumen tu ada macam asal. Tu yang kelebihan bila kita pakai, kita tahu pakai OneDrive. Okey, OneDrive. Cuma macam akaun D5 ni dia tak ada desktop version. Tak ada desktop version, jadi macam tak adalah yang macam yang ada macam kami di UiTM, kami dapat desktop version. So desktop version ni dapat installer sekali. Maknanya Word, Excel, PowerPoint semua tu sign in pakai ID UiTM, so dapat semualah. Macam cikgu-cikgu, ramai yang cikgu-cikgu yang beli Microsoft Surface edisi education daripada Cikgu Aman, dapat ID Digital Classroom. ID Digital Classroom tu yang itu ada desktop version. Desktop version untuk semua yang tadilah Word, Excel, PowerPoint, dapat semua tu. Maksudnya dia dapat installer Office 365 yang mana boleh guna untuk install Office pada 5 device, 5 laptop. Memang ada kelebihan dan rugi sangat-sangat kalau tak pakai. Okey, itu selingan ya. Okey, ni kita nak tanya. Yang ni sebenarnya saya rasa semua orang mengalami. Saya sendiri pun mengalaminya. Dan memang tambah-tambah kita berhadapan dengan setiap macam kita kan berhadapan dengan pelajar-pelajar yang berbeza setiap semester. Dan background berbeza kan, datang daripada background berbeza. So macam-macam perangai student lah sebenarnya kan. Kadang-kadang kita rasa macam cakap seorang kan. Jadi macam itu salah satulah kan. So kita nak tengok rakan-rakan cikgu, rakan-rakan pensyarah yang lain, apa sebenarnya yang dialami, challenges facing online learners ni. Saya nak tengok juga rakan-rakan semua macam mana pengalaman. So kita start ya. Kita start yang ni pun word cloud ya. Saya suka word cloud ni sebab dia nampak cantik ya. Sebenarnya ada banyak lagi, ada 5 jenis, tapi memang dalam semua-semua tu saya suka word cloud. Tetapi kalau saya dengan pelajar, saya banyak bagi slide drawing dengan image upload. Sebab slide drawing dengan image upload ni, slide drawing saya akan pakai untuk test student ni faham ke tak faham.
Sebab saya mengajar kursus yang banyak diagram. So diagram tu saya hanya set dekat PowerPoint, saya set slide drawing. So saya setkan on quiz tu. So pelajar akan start lah tanda dekat dia punya ni lah kan, diagram yang dia dapat dekat handphone dia tu. Okey, so ini salah satulah masalah utama sebenarnya adalah internet connection lah. Internet connection. Okey, itulah macam data memang sebenarnya pakai agak banyak jugalah. Dan saya tanya juga student sebab saya ni penemu juga pelajar untuk yang mohon zakat. So saya tanya jugalah kan, so duit keperluan duit zakat tu dia nak guna untuk apa kan? Rata-rata pelajar memang mohon bantuan tu sebab nak beli data internet lah untuk kelas. Saya tanya berapa pakai untuk 1 bulan, kata pelajar lebih kurang RM50. RM50. Adalah package-package yang murah yang pelajar boleh langgan. Okey, masalah internet tu macam itulah, biasalah kan. Dan sebenarnya ramai, saya percaya ramai rakan-rakan cikgu pensyarah yang dulu tak pasang pun Unify sebab dulu kan kita tak banyak duduk kat rumah. Dulu kan, jadi macam sekejap je kat rumah, data dekat handphone dah cukup. Tapi bila buat kelas online ni kan ramai dah semua dah hampir boleh kata semualah. Mungkin sikit je yang baki yang tak langgan Unify kan. Yang lain-lain tu semua memang dah masuk Unify dah kat rumah. Sebab apa? Sebab nak menjayakan online learning ni. Okey, memang internet connection lah masalah utama. Jadi ada setengah-setengah tempat kalau kita bergantung pada data handphone kan. Kadang-kadang ada certain tempat yang line tak cukup. Kadang-kadang 1 bar 2 bar tak boleh buat kelas kan. That's why yang ramai lepas tu beralih kepada Unify, streaming semua kan. Okey. Cakap seorang-seorang, betul. Saya ada pengalaman satu kelas ni, last semester ke last 2 semester? Last 2 semester, pengalaman cakap seorang. Okey, saya dah buat solution sampai habis kan. So, bila subjek saya ni engineering, sebenarnya banyak apply balik matematik. Jadi bila part solution, konsep engineering, tapi bila part solution tu kan solve using simultaneous equation, integration kan. Kita dah buat sampai habis, tinggal equation dah pun, tinggal nak tekan calculator je ni. Tak tekan calculator. Saya tunggu tak ada respon. Memang sakit hati. Sempatlah meluah perasaan sekejap dekat Facebook. Lepas tu duk fikir, apa saya nak buat? Apa saya nak buat lepas ni dengan pelajar-pelajar ni? Takkan nak biar macam tu je setiap kali kelas kan? Lepas tu saya terfikir nak minta pelajar on camera. Jadi setiap kali lepas tu pelajar grup tu memang kalau pelajar grup lain saya minta pelajar on camera akhir sesi. Pakai Microsoft Teams ni dia ada together mode. Together mode ni saya akan onkan minta pelajar-pelajar onkan kamera 5 minit je cukup. Onkan kamera, saya akan switch kepada together mode, share screen dan pelajar-pelajar akan nampak paparan. Semua nampak macam duduk dalam satu kelas. So dia ada banyaklah bilik-bilik dia, ada macam-macam design lah. Nanti yang mana dalam Microsoft Teams ni kita boleh buat exercise tu nanti di akhir sesi. Okey, dalam kelas boleh tukar-tukar pula, kejap dewan kuliah, kejap duduk dekat auditorium, kejap duduk dalam aquarium, kejap ada banyak. Jadi macam menarik lah. Jadi saya gunakan teknik tu untuk saya selepas itulah pengalaman tu kan, saya gunakan teknik tu, saya minta pelajar on camera, saya panggil nama seorang-seorang, saya berkenalan dengan student, saya tanya student sebab kena ada interaksi dua hala tu. Lepas tu dia dah tak berani lah. Kelas yang buat perangai tu saya buat di awal sesi. Dan lepas tu memang tak berani lah. Tak berani. Lepas tu saya buat teknik kedua. Teknik kedua saya buat adalah flip grid. Saya gunakan flip grid, saya minta pelajar buat video pendek. Sebab apa? Sebab saya nak kenal pelajar-pelajar. So saya minta pelajar-pelajar ni buat video 1 minit je. Buat summary topik satu. So dia rakamlah video, dia tengok telefon itu kan, nota tu. Tapi the point is saya nak kenal wajah pelajar-pelajar. Sebab saya percaya apabila kita kenal pelajar, kita cuba kenal pelajar, pelajar pun akan cuba kenal kita lah. So dia lebih appreciate kita kan, dia lebih bersemangat kan. So memang kena kenal lah, maknanya
kena pelajar kita. Macam tak best lah kalau sampai habis semester tu tak kenal pun pelajar kan. Okey. Banyak data. Itulah banyak data tu memang that's why saya kata tadi saya sebab tu lah macam kat UiTM pun dibagi kebebasan. Tak mesti ikut jadual waktu tu ikut betul-betul sebab kalau nak consider student seminggu ada berapa puluh jam. Kalau semua tu online macam memang data tak cukup lah kan. So diberi kebebasan, boleh juga selit-selit dengan video. Jadi video-video tu kami upload lah dekat YouTube, dekat Facebook kan. Biasanya YouTube lah sebab YouTube ni ada unlimited, student dapat unlimited YouTube. Jadi dia boleh tengok kat YouTube tu tanpa charge lah. Okay. Betul, pelajar berkongsi device dengan adik-beradik pun ada juga. Kan kadang-kadang dengan mak pun dia juga, mak cikgu, anak pun nak guna, mak pun nak guna kan. Jadi mak beralah, last kali mak beli Microsoft Surface. Ramai macam tu. Okay. Okay, saya close submission. Saya insert as slide, save for review. Macam kena cepat je, dah pukul 10 Okay, yang ni dah review tadi, so saya next. Okay, baru nak masuk. Okay, what is class point sebenarnya? Okay, tadi dah try macam aktiviti untuk kita sebenarnya refresh lah supaya ada interaksi lah, dua hala di antara saya dan juga peserta-peserta yang join sesi malam ni. Kalau tidak buat webinar ni kan, cakap seorang lah, memang cakap seorang. Tapi lepas dah kenal class point, webinar saya bulan lepas. Webinar Microsoft Teams. Webinar Microsoft Teams bulan lepas saya start pakai saya start pakai PowerPoint dan ClassPoint. Dan webinar tu bertukar menjadi webinar ClassPoint. Sebab semua yang join sesi tu tak pernah guna ClassPoint, tak pernah dengar ClassPoint. So terperanjat bila tiba-tiba saya guna ClassPoint dan pada mereka menarik ClassPoint ni. Jadi akhirnya outcome saya yang 4 jadi 1 ClassPoint saja. Sebab menarik sangat ClassPoint. Okay. Okay, kat sini ada video tapi saya tak plan nak pasang video sebab video ni nanti dekat YouTube ada banyak boleh tengok. So saya akan jalan terus ya. Okay. Okay, kalau dia ada website dia. Website dia senang je nak sekarang ni kan zaman senang search je kan. Okay, search je ClassPoint. Bila kita search ClassPoint, dia akan bawalah macam browser tu. Okay, sama ada kita nak search daripada Google Chrome ke, daripada Microsoft Edge pun boleh. Kita type sahaja ClassPoint, so kita akan dibawa ke satu browser. Okay, Ignore ClassPoint ya. So kalau orang tanya kita apa dia ClassPoint, ClassPoint ni adalah interactive quiz in PowerPoint. Okay, interactive quiz in PowerPoint. So memang yang macam aktiviti tadi lah, tadi tu baru word cloud word cloud dengan multiple choices. Okay, belum lagi cuba yang lagi 3. Okay, ada lagi 3 lah. Okay, so kat sini kita teruskan. Okay, so dia ada package dia lah. Ada package dia yang basic, okay, yang free package. Okay, yang cikgu-cikgu semua, rakan-rakan semua dapat bila boleh pakai tapi kena download ya, kena download, dia akan masuk dalam kita punya PowerPoint baru kita boleh apply lah, So yang basic ni apa yang cikgu-cikgu dapat adalah okay, 5 question per PowerPoint. Limit takat 5 lah. So kalau tak nak beli, nak pakai yang free, 5 soalan je dah dapat kan. Ataupun kalau tak nak beli, nak dapat setiap bulan kan. Setiap bulan kena masuk kelas webinar dengan CCT. Barulah dapat sebulan kan. Okay, lepas tu okay, partisipan 25 orang. Kalau kelas ramai tak dapat libatkan semualah sebab dia limit pada 25 orang. Tapi sebenarnya cukup lah, macam kelas saya pun ada 20 lebih, macam tu 20 ke 30 orang. Sebenarnya boleh lah. Dan ramai sebenarnya yang pakai yang basic ni lah, yang basic ClassPoint. Lepas tu boleh sebenarnya walaupun pakai yang free ataupun yang basic ni dapat access semua jenis question types. Lepas tu ada leaderboard, ada slide annotation, ada digital whiteboard. Okay, slide annotation dan digital whiteboard. So ini adalah 2 features yang saya sangat suka. Okay, sangat suka yang ada pada ClassPoint. Slide annotation dan juga digital
whiteboard. Okey, dan dia kena download. Dan ada kat bawah tu nota tu, buat masa ini yang boleh pakai, yang boleh install ClassPoint, okey, adalah yang menggunakan Windows devices only. Maknanya yang compatible adalah Windows 7, Windows 8, Windows 10, sekarang 11 compatible. Yang saya pakai ni Windows 11. Okey, 11 pun compatible, dan Office yang compatible adalah 2013, 2016, 2019, 365. Yang saya pakai adalah Office 365, dan tahun ni dah keluar yang baru, Office 2021. Okey, tapi dia 365 dia lain, dia 365 ni dia sekali, dia all in one. Dia ada yang tadi lah Microsoft Teams semua tu. Okey. Dan kalau rasa tak cukup, nak upgrade kan, dia ada Pro package. Okey, dia ada Pro. So Pro ni apa yang cikgu-cikgu dapat bila upgrade kepada Pro, okey, dapat semua yang tadi, dan juga dapat unlimited question, tak terhad lagi pada 5 soalan. Lepas tu ada boleh libatkan ramai lah partisipan. So 200 orang lah maksimum partisipan yang boleh join. Okey, lepas tu boleh yang ni export letterboard ni saya pun belum try lagi. Nanti kita try sama-sama lah. Okey. Yang ni harga untuk tertutup dah. Okey, harga sebulan kalau langgan setahun. Dia ada langgan 6 bulan, dia ada langgan sebulan. Okey, tapi sebenarnya kalau nak dapat percuma langganan, boleh join sesi webinar, nanti akan ada hadiah-hadiah lah, dan ramai yang dapat hadiah cabutan bertuah kan, ada banyaklah nanti yang CCT akan berilah semasa sesi webinar. Okey. Sebenarnya ada package untuk organisation juga, tapi yang tu bukan individu lah. Okey, so ini dia 3 main features yang terdapat pada ClassPoint. Okey, yang pertama adalah yang tadilah create quiz in PowerPoint. So ada 5 jenis. Okey, quiz yang kita dah buat tadi 2, ada lagi 3, nanti kita cubalah. Okey, lepas tu interactive quiz question type, dan yang bawah tu okey, live annotation and whiteboard. Okey, live annotation and whiteboard. Yang ni best. Live annotation dengan whiteboard ni, kenapa saya kata best? Saya pakai semester ni dan saya sangat suka. Okey, contoh macam ni kan. Contoh kan, kita tengok kejap apa ni dekat next ni. Okey. Okey, saya nak tunjuk sikit demo kenapa saya kata best. Okey, kenapa saya kata best ClassPoint ni. Satu yang dia ada dan tak jumpa dekat apps lain lah. Okey, so dekat bawah ni, okey, tak nampak saya kan, sekejap saya tukar mode. Terlindung pula dengan saya kan, saya tukar ni. So yang ni saya akan switch yang di YouTube. So di YouTube pun dah tukar. Okey, so dekat sini di bawah ni ya, di bawah ni dia akan terpapar macam ni bila kita pilih slideshow. Okey, so kita ada pilihan nak tukar pen semua kan. Sebenarnya yang saya punya cursor ni, nampak tak yang bulat ni, saya boleh tukar jadi pen. Okey, saya boleh tukar jadi pen. So saya tukar jadi pen sekejap. Sekejap. Saya tutup pula. Sekejap saya tukar jadi pen. Dah jadi pen dah. Okey, dah jadi pen. Okey, dah jadi pen. So saya pun ambil lah pen yang betul yang saya ada ni. Okey, ni pen saya. Okey, saya pakai Surface Pen ya. So ramai yang bila dia pakai ClassPoint, dia perlukan tool yang sesuai lah. Tool yang sesuai. Jadi ada yang pilih untuk pakai panggil apa tu? Wacom Wacom. Ada yang pakai drawing tablet yang ada stylus. Saya sendiri pakai Microsoft Surface yang ada pen. Microsoft Surface memang ada pen lah. Dia ada Surface Pen dan touchscreen yang kita boleh tulis direct on screen. Okey.
So kalau saya klik mana-mana color kat sini, saya boleh tulis. So yang bestnya kan, bila saya tulis, okey, contoh saya tulis kan. Kejap, pilih pen. Okey, nampak pen tu bergerak. So ini yang saya sukalah. Saya suka dekat class point ni sebab kalau saya nak buat recording, kalau contoh saya malas nak bersiap, biarlah tak nampak muka, nak record screen je kan. Kalau kita ada pen ni yang bergerak-gerak bila kita tulis ni, so pelajar bila kita buat video nampaklah kan bila kita tulis tu. Pen tu kat mana? Tak ada tiba-tiba keluar dakwat je kan. So yang tu yang menarik lah tentang pen ni. Tentang pen bila kita pakai class point. Okay. So kita boleh pilih lah dakwat yang ada kat sini ni, pen color ni. Color ni semua boleh set. Dia bukan default color putih ni. Saya yang letak color putih sebab saya suka nak pakai blackboard ni. Okay. Dan ada highlighter juga, ada eraser, highlighter, ada ni juga laser pointer. Kalau kita perlu nak tunjuk-tunjuk, okay, masa presentation tu ada laser pointer. Okay, dan ini dia yang dinamakan whiteboard. Okay, whiteboard dia ada dekat sini. Whiteboard saya boleh klik dan bila klik whiteboard ni dia bagi kita 6 pilihan. So by default dia bagi 3. Dia bagi whiteboard yang putih. Lepas tu dia bagi satu lagi hitam. Satu lagi apa tah? Saya lupa. Tapi sebenarnya kita boleh add image lain untuk jadi kita punya whiteboard. Okey, macam ni saya gambar ni saya ambil je daripada Canva, saya save as image, saya setkan dekat PowerPoint, nanti saya tunjuklah hands on tu, set dekat PowerPoint. Lepas tu bila saya nak add slide, contohnya kan bila kita contoh mengajar subjek calculation, sometimes tak cukup apa yang kita dah sediakan dekat slide, kita perlu chalk and talk kan, maksudnya kita nak tulis juga step-step tu. Jadi kita boleh tambah whiteboard ni at any time during presentation tanpa perlu kita tutup slide presentation dan tambah slide manually. Jadi kita boleh pilih mana-mana yang kita nak kat sini, dan yang ni semua ni kalau kita nanti next class kita tak nak pakai template ni kan, nak tukar design lain lah pula kan, nak bagi nampak macam menarik sikit, interaktif kan kelas kita tu, kita boleh tukar lah, kita boleh tukar je nanti. Okey, katalah saya nak pilih yang ni, yang blackboard yang ada duster ni. Okey, blackboard yang ada duster. So saya klik dan dia dah masuk. Okey, dia dah masuk. Kita dah boleh tulis lah macam ni. Okey. Okey, sesi webinar. Okey, class point. Okey, bersama okey. Kita boleh buat kat sini lah. Boleh tukar color jugalah class point. Hari ni 4 hari bulan 11. Okey. So nanti at the end bila kita habis kita punya presentation, kita nak tutup kan, nanti dia akan tanya nak save ke nak discard. Kita save lah, kita save. Dan semua tu akan tersimpan jadi kita punya slide. Okey, kita punya slide. Itu yang best. Okey, yang ni berkenaan dengan whiteboard lah, whiteboard. Okey, kita teruskan. Yang ni kita nak pergi sekejap ke website ya. Kita pergi sekejap ke website. Kita tengok website sekejap. Okey, banyaknya. Sekejap tutup separuh. Okey, ini dia saya paparkan website ya. Website ClassPoint. Okey, ClassPoint www.classpoint.io. Okey, boleh tengok kat sini. So dia ada banyaklah pilihan kat sini yang kita boleh pilih kita tengok ada apa. Okey, sebenarnya dia ada explanation lah berkenaan dengan features-features yang terdapat pada ClassPoint. Lepas tu yang tadi itulah yang pricing yang ada basic dengan pro package tu. Lepas tu di sini resources. Resources ni dia dah letak dekat sini, ada banyak tutorial
selain daripada tutorial yang kita boleh ambil di YouTube, boleh direct pergi dekat YouTube, search sahaja ClassPoint, kita akan jumpa banyak sekali tutorial-tutorial ClassPoint. Sebenarnya dekat sini, dekat website classpoint.io ni memang ada banyak tutorial-tutorial yang selalu dia akan upgrade lah, update dari semasa ke semasa. Okay, so ini dia. So kalau okay, ada yang nak tahu daripada mana asalnya ClassPoint? Daripada Singapura. Okey, daripada Singapura tahun 2015. Okey, so dan ada blog jugalah, blog yang mana kita boleh, selain daripada kita boleh tengok tutorial di YouTube, kita juga boleh baca blog lah. So semua ada dekat sini. Ada banyak lah. Okey, so inilah dia join a class tadi kan. Kalau nak pilih tanpa scan, kita boleh masuk ke website dan kita akan pilih join a class kat sini dan ada download jugalah. Okey, jadi cikgu-cikgu, rakan-rakan semua yang mana yang berminat nak cuba pakai, kena download terlebih dahulu. Okey, download terlebih dahulu. Kita tukar balik paparan sekejap ya. Okey, saya tukar sekejap yang ni. Okey. So, Sudah? Saya kembali ke PowerPoint. Boleh. Okey, so ini dia 5 jenis question ya, 5 jenis question, multiple 5 type ya, 5 type, multiple choice, word cloud, yang ni 2 yang kita dah buat tadi. Lepas tu kita ada slide drawing, macam terlindung je, kejap kita tukar Kita ada slide drawing. Okey, kita ada slide drawing dan juga image upload. Image upload. Okey, ini kita teruskan. So macam mana nak join? Tadi semua dah try join kan? Boleh pakai, boleh menggunakan QR code di mana terus scan dan masukkan nama lah dan terus tekan join. Ataupun gunakan link tu, link daripada website tu, terus pilih join a class. So boleh join. Okey, yang ni kalau daripada browser lah. Okey. Macam mana nak download? Okey, first time kena isi dululah yang ni ya. Butir-butir ni kena isi dulu, nama, email, organisation kena isi dulu. Kemudian kita pilih download. Download macam biasalah, macam kita install aplikasi lain, kita download dan lepas kita dah download, kita akan dapat lihatlah pada PowerPoint kita. Lepas dah berjaya download pada PowerPoint, okey, pada PowerPoint sekarang dah 20 lebih dah. Okey, pada PowerPoint tu dia akan ada satu pada ribbon bar dekat atas tu dia akan ada tambahan lah, nanti saya tunjuk lepas ni. Okey, so sekarang dah 10, 20 lebih dah. Tak apa, saya rasa yang soalan ni saya skip dulu. Mungkin nanti next next sesi nanti kita akan tanya. Kejap. Kena tanya. Sebab apa? Yang ni saya bagi demo short answer. Okey. Saya buat satu je contoh ni. Satu contoh di mana short answer saya pilih untuk type ni. Jadi kita nak tengok perbezaan bila tadi kita pakai cloud kan. Cloud word, sekarang ini apa paparan yang pelajar-pelajar akan appear pada handphone dan macam mana hasil yang akan terpapar pada slide bila kita pakai short answer. Okey, mungkin sekejap boleh respon ya. Respon, what are the tool or techniques to get your student attention? Okey, saya klik yang ni ya. Paparan dia berbeza, dia tak sama macam yang tadi tu. Okey, Mentimeter ni pun saya baru dengar juga, Mentimeter. Sebab ada rakan saya pakai Mentimeter. Okey, gamification ni pun sebenarnya part of element dalam 21st century learning ni. Sebab dia kalau dalam dia panggil constructive alignment, gamification ni dipanggil teaching methodology.
Okey, kelas point ramai ya, kelas point Jamboard. Okey, Jamboard ni Google punya kan. Okey, ramai juga gamification ya. Gamification. Kadang-kadang approach ni bergantung kepada sebenarnya bergantung kepada nature of courses. Mungkin nature of courses dan nature dan student jugalah. Kalau student tu student sekolah rendah, exposure yang kita kena bagi approach tu lain dengan yang pelajar yang dekat universiti. So dia tak samalah. Okey. Padlet, ya saya pernah cuba Padlet juga dulu sebelum PKP. Bagus juga Padlet. Tapi bila dah jumpa Microsoft Teams ni dah lupa semua dah. Memang sayang Microsoft Teams lebih. So memang setia dengan Microsoft Teams lah. Okey, Kahoot, Kahoot, Quizzes. Okey, Microsoft Form. Apa lagi? Okey, Minecraft, Minecraft pun boleh pakai ID D5 tu untuk kita pakai Minecraft. Okey. Articulate 360 ni saya first time dengar. Okey, saya tak pernah pakai. Okey, terima kasih for response. So kita close submission Close submission, insert result as slide. Okey, save for review. Yang ni lah yang tadi saya cakap, kalau kita bagi soalan kat student, yang mana student dia malu nak jawab, kita tutup nama dia. So pada setting tu kita boleh set supaya nama dia tak appear lah, dia appear jawapan je kan. Kalau nak tanya soalan lah kan. Tapi sebenarnya tak apa pun. Kita just macam bagi reward sikit kat student lah, congratulate dia sebab dia berani kan. Sebab tak semua orang berani. So bila pelajar berani respon tu, kita kita macam bagi penghargaan kat dia, dia dah happy lah. Dia dah happy sangat bila kita bagi kat dia penghargaan kan. Okay. So next. Okay, ni antara jawapan yang diterima. Okay, terima kasih. Okay, yang annotate tadi pun dah tunjuk demo sikit tadi kan, macam mana nak annotate. Memang kena ada tu yang sesuai, dan bila pen ni macam mana appear nanti, kalau ada yang berminat nanti saya boleh share lah. Saya dah tulis macam mana nak create, kita nak keluarkan pen tu. So that bila kita tulis nanti, pelajar-pelajar akan nampak pen tu bergerak. So bila pen tu bergerak nampak best lah, bila nampak pen tu bergerak Okey, nampak pen tu yang bergerak. Okey, macam tu. Okey, so next, yang ni ada video, saya tak plan nak playkan video ni. Kita teruskan. Okey. So ada dua jenis lagi yang saya belum test, okey. Respon dia. Okey, yang pertama image upload, yang kedua slide drawing. Okey, image upload dan slide drawing. Okey, kita cuba kita cuba image upload. Ini contohlah soalan yang saya bagi dekat pelajar-pelajar saya. Okey, ini suruh pelajar, ini calculation calculation, pelajar kena buat sikit calculation untuk submit. Jadi yang ni yang saya kata bagusnya class point ni, bila pelajar-pelajar, kalau sebelum ni bila kita bagi dia latihan di luar kelas, kita nak tengok dia punya kefahaman, kita tak boleh komen pada ketika itu juga, tak boleh. Dan bila kita buat kelas online, kita suruh dia submit di luar waktu kelas. Jadi macam kita ambil masa untuk kita komen, dan kita komen hanya pada dia. Tetapi bila guna class point untuk pelajar, pelajar-pelajar ni buat calculation ni, upload image, snap gambar yang kertas yang dia dah buat jalan kira tu kan. Pelajar-pelajar akan upload dan kita boleh review satu demi satu. So mana-mana yang mungkin ada tak faham, ada macam salah konsep kat mana-mana, jadi kita boleh komen pada sesi kelas lah. So that semua yang lain pun boleh tengok dan boleh ambil pengajaran lah. So tak buat kesilapan yang sama. Kalau nak hide nama, kita boleh hide nama lah. Kalau tak nak pun tak apa. Okay. Okay, yang ini kita cuba Okay, saya nak minta peserta-peserta mungkin boleh add any image untuk kita tengok macam mana output kepada image upload ni daripada dalam ClassPoint dan PowerPoint. Okey, saya tunggu respon Okay, tengok gambar apa yang akan masuk.
Okay, so saya gunakan yang ini, yang main sekarang ni. Kalau dalam kelas kan, dalam kelas yang ni yang main. Pelajar-pelajar akan buatlah kira tu, pengiraan tu, kemudian upload. So upload ni boleh daripada kamera dia, boleh daripada apa yang ada dalam handphone dia. Boleh add image tu. Tak mesti pakai kamera je kan. Kalau macam gambar daripada handphone pun dia boleh upload masuk. Okey, so ini gambar lah. Okey. So yang ni lah yang saya dah buat, yang mana saya terus komen. Dan lepas dia submit tu, lepas tu kan kita dah insert jadi slide, lepas tu kita boleh annotate. So kita boleh tanda pada ketika itu juga. So dia boleh nampak kat mana dia buat kesilapan. Dia kena tahu apa kesilapan yang dia buat supaya dia tak ulang kesilapan yang sama. Bila kita tak boleh buat aktiviti ni, kita takut dia akan ulang kesilapan yang sama. Sebab itulah pentingnya pakai class point. Okey? Okey, so semua dah faham ni, rata-rata ni yang saya tengok ni sebenarnya dah familiar dah pun dengan class point. Okay, so kita close submission. Okay, insert result as slide. So bagi yang first time, boleh tengok bila insert result as slide ni, kalau 30 orang yang respon, so 30 slide dia akan tambah. Okay, dia akan tambah satu demi satu. So dekat sini kita bolehlah ambil pen tu kan, tanda mana betul mana salah. Boleh tanda time tu juga. Boleh komen, kita boleh buat. Dan memang gambar tu clear. Ada pelajar saya tengok dia tangkap gambar jalan kira dia tu kan. Memang sharp dan sama-sama boleh tengok. Cuma buat masa sekarang tak boleh zoom ni, tak boleh zoom. Jadi ada part yang hantar kecil, ada student yang hantar kecil kan. Apa saya buat tau? Saya copy, saya paste dekat OneNote. Saya paste dekat OneNote, saya zoom dekat OneNote. OneNote ni Office 365. Okay? So dia akan appear macam ni lah. So seberapa banyak lah. Okay, so dah masuk sini. Okay, so kita pergi dekat next one. Okay, so kita pergi kepada aktiviti. Yang ni aktiviti yang nak cover 5 jenis type of question yang ada dalam class point. Ini dia slide drawing. Kalau soalan ni saya bagi dekat pelajar, saya memang nak pelajar pilih mana satu redundant dalam ni. Memang pelajar kena pilih, kena circle. Which one? Okay, will be the redundant in the system, in this beam. So saya akan minta pelajar tanda lah. Kadang-kadang benda ni simple je tapi pelajar salah pilih. Bila salah pilih memang salah lah jawapan yang dia akan calculate nanti. Jadi yang ni adalah benda paling asas yang pelajar perlu faham untuk topik ni lah. Untuk topik ni. So saya minta pelajar pilih highlight mana redundant dalam ni lah. Boleh padam. Okey, kalau pakai pen surface ni padam belakang pen je. Belakang pen ni boleh padam. Okey, so saya tekan slide drawing. Sekarang saya akan onkan aktiviti ni. Okey, so apa yang rakan-rakan cikgu pensyarah akan dapat lihat di handphone ataupun yang pakai komputer, soalan ni akan appear lah, dan boleh terus tanda dekat situ. Dia bagi pilihan pen juga warna apa nak highlight. Lepas tu boleh tanda lah. Boleh tanda. So kat sini student macam suka lah kan. Dia akan cepatlah respon kalau soalan-soalan macam ni. Okay, dan macam kalau di universiti ni pelajar-pelajar memang handphone memang ada dengan dia. So sebenarnya saya percaya macam saya sekarang ni masih lagi online, tapi kalau nanti ada ketika face to face memang masih lagi boleh dibuat aktiviti class point di dalam kelas sebenarnya. Dan di luar kelas pun boleh buat. Tanpa online pun boleh buat. Tapi tak sempat nak cerita sekarang sebab dah 10.30. Kita nak habiskan sikit je lagi. Dah terlajak masa, kita cepatkan dan kita nak habiskan slide pada malam ni. Okay, so saya close submission. Okay, insert slide, result as slide. Okay, insert result as slide. Okay, sebab okay, ni dah save for review. Save for review. Okay, so satu-satulah dia akan masuk. So senang kita nak komen pelajar. Kalau dia salah, kita boleh terus komen. Salah, kita boleh terus komen dekat sini lah. Ya. Okay, so kita tengok. Dah masuk semua. So semua ni adalah slide kita lah.
Okey, so kita pergi pada kuis. Kita akhir ya, kuis. Dan kita juga boleh gunakan kelas point ni untuk kita bagi kuis pada pada pelajar-pelajar kita. Okey, so kuis ni kita macam biasa yang orang duk buat pakai Kahoot, pakai Mentimeter. So sama je konsep dia, tapi kita buat ni daripada dalam PowerPoint kita. Okey, daripada dalam PowerPoint. Okey, kita tengok. Okey, yang mana yang ikut daripada awal boleh jawab kot. Okey, soalan dia tadi saya dah bagi jawapan di awal sesi tadi. Okey, di awal sesi tadi ini soalan dia. Saya mengajar apa sebenarnya? Antara A, B dengan C ni mana satu kursus yang saya ajar. Okey? Okey, saya akan tekan sekarang ni multiple choice. Saya klik. Okey, boleh set masa boleh set masa tapi saya yang tak set. Okey, boleh set masa. Oh, maknanya ada yang tak ikut daripada awal. Okey, tapi okey, saya tutup 30 saat, saya tutup lah. Okey, 30 saat close. Okey, saya lupa nak buat apa? Yang set masa tunjuk contoh. Kan? So dekat phone tu lepas tu tak boleh, dia tak terima respon dah lah, nanti kita buat dalam sesi yang lain. Okey, so kita tengok yang ni. Okey, leaderboard. Okey, yang teratas apa? Anizawati. Cikgu Anizawati ya? Okey, Cikgu Anizawati dapat nombor 1. Okey, tahniah. Okey, nanti kontak saya ya. Boleh kontak saya untuk claim apa? Class point Pro 3 bulan. Okey, 3 bulan percuma. Tahniah. Okey, satu soalan je sempat. Tak sempat nak bagi lebih soalan. Okey, ini saya insert as slide. Okey, saya close. Dan sebenarnya saya nak buka lagi satu hadiah. Okey, tapi hadiah ni saya nak minta rakan-rakan semua yang mana yang menggunakan class point ataupun yang baru lepas ni nak cuba class point. Okey, saya bagi tempoh satu minggu, 7 hari untuk tag saya untuk upload status berkenaan dengan aktiviti yang dijalankan dengan pelajar menggunakan class point dalam tempoh 1 minggu lah, cukup 1 minggu. Tag saya di Arsu UiTM, tag hashtag di Arsu UiTM. Okey, dan Facebook saya Suhailah MN ya, suhailah/facebook.com/suhailah-mn. Okey, boleh tag saya. Okey, nanti saya akan pilih pemenang daripada situlah. So upload yang paling ramai dan paling kreatif akan dapat satu lagi hadiah. Okey, so setakat ini dulu. Okey, so saya akan okey, yang ni untuk staff UiTM only, boleh scan sebab yang ni saya set Microsoft PowerPoint yang hanya staff UiTM yang mana sign in menggunakan ID UiTM saja yang boleh jawab question ni. Okey, ni untuk staff UiTM. Untuk yang lain untuk yang lain saya akan bagi link kejap untuk claim e-certificate untuk claim e-certificate saya akan bagi link. Kejap, saya akan bagi link di sini. Kejap saya akan bagi link pada okey, dekat YouTube pun saya akan bagi link. Sekejap saya akan bagi link. Okey, link pertama. Okey, link pertama saya akan bagi di Microsoft Team di Microsoft Team.
Okey, itu link pertama saya dah bagi. Lepas tu link kedua. Okey, link kedua. Okey, link kedua ni adalah untuk claim untuk dapat e-certificate ya. E-certificate as Microsoft bukan Certified Class Point Educator. Okey, boleh isi dua-dua tu lah. Ada lagi tak link? Dua je tak silap. Okey, cuma untuk staff UiTM, scan QR code yang terpapar di skrin. Okey, scan QR code yang terpapar di skrin, nanti saya akan contact lah for further action. Okey. Di YouTube kalau ada di YouTube dan satu lagi. Okey. So kita dah 10.39 sekarang ini. So saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan guru, rakan-rakan pensyarah ataupun sesiapa sahaja yang join sesi webinar saya, webinar pertama saya sebagai CCT. InsyaAllah kita akan ada lagi siri-siri selepas ini. Dan sebenarnya saya tak sempat nak tunjuk macam mana nak set soalan tu, okey, daripada PowerPoint. Mungkin saya akan cover dalam sesi seterusnya lah sebab kita dah kesutukan masa. Okey, so saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada admin ClassPoint Malaysia, Miss Tila, kerana peluang yang diberikan. So sebarang kekurangan daripada saya mohon ampun. InsyaAllah saya pun masih dalam proses pembelajaran. Saya akan perbaiki dalam siri webinar yang akan datang. Okey, yang mana yang mengikuti daripada Microsoft Teams, okey, insyaAllah mungkin kita boleh on kamera sekejap lagi. Saya akan tamatkan dulu sesi di YouTube. Dan yang dalam Microsoft Teams mungkin boleh tunggu sekejap. Yang mana yang tak pakai tudung boleh pergi cari tudung. Kita nak on kamera sekejap je, mungkin untuk 1-2 minit untuk kita buat foto session ya. Sekejap ya. Okey, saya nak tamatkan. So yang di YouTube, so terima kasih banyak-banyak pada yang menonton. InsyaAllah yang recording di YouTube tu akan dapat ditonton lagi lepas ni. Dan ada juga recording daripada Microsoft Teams jugalah. Okey, pada yang menonton di YouTube, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi. Okey, sekejap yang di Teams kita akan on kamera sekejap Saya akan tutup slide sharing. Okey, saya akan tutup slide sharing ni. Keep. Okey, sekejap saya akan onkan kamera, onkan setting dia. Meeting option, allow camera for attendees. Allow camera for attendees. Okay, save. Okay, save. Saya tutup off kejap yang YouTube and broadcast. Okay, so mungkin boleh on camera sekarang. Sekejap saya akan tukar together mode. Together mode. Kita dah nampak sekarang. Together mode ya. Together mode.
Okay, ni yang menarik bila pakai Microsoft Teams ni, bila dalam kelas memang end of session tu saya minta pelajar-pelajar on camera dan panggil nama, angkat tangan lambai-lambai, lepas tu boleh berkenalan macam kita berada di depan-depan kan. Okay, so kita akan ambil gambar sekarang. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekejap. Saya akan saya share dekat dalam Microsoft Teams ni yang best kita boleh share gambar dekat conversation ni. Dan ada banyak scene lain lagi yang kita boleh pilih ya. Inilah dalam kelas apply. Okay, so satu lagi pause Okay, 1, 2, 3. Okay, macam tadi saya cakap kan, dekat Microsoft Teams ni dia ada banyaklah together mode punya. Okay, yang mana kita boleh pilih. Okay, satu lagi saya pilih yang ni lah. Yang ni tak ramai sangat, tapi gambar dia besar sikit. Dia clear sikit. Okay, so yang ni tak masuk semua, 14 orang je yang lepas, tak apa. Okay, sekali lagi 1, 2, 3. Okay. Mungkin cukup kot gambar ni. Okay. Maybe Miss Tila ada apa-apa yang nak disampaikan? Okey, boleh. Doktor? Ada tak? Hello doktor, boleh dengar tak? Hello doktor? Okay. Silakan Miss Tila. Doktor boleh dengar tak? Boleh. Okey. Alright, lebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Dr. Su pada malam ini. So sebenarnya malam ni ialah sesi pengenalan untuk episod-episod webinar yang akan datang bersama Dr. Su. So selepas ini akan diadakan sesi webinar Class Point in Teams bersama Dr. Su. So Dr. Su akan explain lah settings and features-features yang ada dalam Teams dan bagaimana untuk mengintegrasikan Teams bersama PowerPoint dan juga ClassPoint. So sebab sebelum ni, kebanyakan our certified trainer, mereka mengadakan sesi webinar melalui Zoom ataupun Google Meet. So sekarang ni Dr. Su membawakan kelainan dengan menggunakan Teams. So itulah. So sebelum ni juga kebanyakan ClassPoint certified trainer mengadakan webinar ClassPoint fokus kepada pengajaran PDPR, tetapi haluan webinar ClassPoint kini berubah ke sehaluan dengan hala tuju situasi sektor pendidikan pada masa kini. So antara topik-topik webinar ClassPoint yang akan datang ialah bagaimana menggunakan ClassPoint in hybrid learning, how to conduct students assessment using ClassPoint dan sebagainya. So nantikan sesi webinar akan datang bersama Dr. Su dan juga CCT yang lain. So jika cikgu-cikgu terdapat sebarang pertanyaan mengenai ClassPoint ataupun ada masalah menggunakan ClassPoint, bolehlah kemukakan kepada tim customer support kami di support@ignore.com. Okay, terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Okay, terima kasih Dr. Miss Su. Tila. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. kepada semua yang join sesi malam ni. Saya nampak ada rakan-rakan saya juga.
Dan nanti jangan lupa untuk sesi selepas ni, insyaAllah kita akan jumpa setiap bulan kan. InsyaAllah untuk tajuk-tajuk yang lain pula lah. Macam yang malam ni pun kita tak sempat cover semua dalam masa 1 jam setengah. InsyaAllah nanti saya akan cover pada sesi selanjutnya. So terima kasih. So kalau ada kekurangan dari pihak saya, segala yang baik daripada Allah, yang kekurangan semua tu dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. So saya sudahi dulu, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Su. Sama-sama. Terima kasih doktor. Sama-sama.